Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Salam Hari Kemerdekaan. Malam kemerdekaan, insya-Allah pukul 12 ni boleh dengar mercung. Dan juga sambutan macam-macam lah. Tadi imam kita bagi tahu saya, nama saya Dr. Ustaz Azmi. Insya-Allah ustaz dalam bidang sejarah. Baik, sebenarnya jemputan daripada pihak surau, pihak masjid pada bulan Ogos ini sangat banyak. Malam ini habis yang ini, tadi ada pagi tadi ada bagi bicara juga, ada bagi wacana juga. Besok pagi subuh dah start dah, sampai ke petang, sampai ke malam, dan bersambung sampai 2 September lah. Bagi saya ini satu ruang yang sangat mustahak. Saya tak berapa sihat sebenarnya malam ni. Tak tahu dah ada ni berdebar-debar sebab apa. Tapi saya mahu memanfaatkan sepenuhnya jemputan daripada pihak surau dan masjid ini. Kerana sebelum ini saya dijemput oleh pelbagai pihak, tapi tidak pernah lagi jemputan itu diterima daripada pihak surau dan masjid. Bagi saya ini adalah satu peluang yang sangat besar, kerana saya boleh berkongsi pengetahuan tentang ilmu sejarah yang sangat penting sebenarnya kepada kita. Mungkin di masjid dan surau ini kita banyak mendengar tentang kuliah agama, tetapi ilmu sejarah ini dia semakin kehilangan pakar dia, bidang dia, terutama dalam kalangan kita lah. Dan dikuatiri satu masa nanti pupus, dan apabila pupus, bidang sejarah kita ini diambil alih oleh orang lain. Dan ini dah jadi macam tahap fardu kifayah dah. Kita kena tahu, kita kena ada orang yang menyampaikan. Kalau tidak, sejarah ni dia sangat penting sebenarnya. Nanti saya akan terang kepada anda tentang sejarah ni. Saya mengajar 15 tahun di Universiti Sains Malaysia, tambah dalam sekitar 10 tahun lagi ada di sini, belajar daripada ijazah pertama lagi sampai PhD. Dalam bidang sejarah politik Malaysia, satu bidang yang tak ada di Malaysia ni kecuali di USM saja. Bidang ini saya mengajar sejarah daripada zaman Melaka lagi sampailah kepada peristiwa 13 Mei tahun 1969. Dan dalam sejarah politik ni macam-macam aspek yang kontroversi. Bila bicara sejarah politik ni, politik lah, dan elemen-elemen yang kita bincangkan sebenarnya di universiti ini sangat berbeza dengan apa yang diajar di sekolah dalam buku teks. Sampai saya kata kepada khalayak, sebenarnya buku teks kita ini tidak berapa tepat sangat. Harus dirombak semula, kerana bagi saya dia tidak menyampaikan satu mesej yang sangat jelas kepada pelajar kita, anak-anak kita. Sampai anak-anak kita ni tak faham. Bila sambut merdeka ni masih lagi timbul pelbagai kontroversi. Contohnya lah, muda-mudi kita ni, kalau anda lihat dalam media sosial ni, masih tertanya-tanya ni, kita dijajah atau tak dijajah. Timbul isu macam ni. Dan ada yang kata penjajahan itu bagus. British datang ke sini, niat dia bagus, dan dia melakukan perkara yang baik-baik. Dia bina sekolah, dia bina infrastruktur, dia mentadbir dengan baik, dia hapuskan perhambaan, dia hapuskan kejahatan dan sebagainya, macam-macam. Sehingga dikatakan kalau tak ada British datang ke sini, kita ni tak akan maju, kita tak akan moden. Begitu sekali pemikiran. Dan bila dilihat balik, sebenarnya kenapa mereka berfikir macam tu? Kerana buku teks yang kita belajar ni tidak menggerakkan mereka kepada kefahaman yang sebaiknya tentang apa makna penjajahan, tentang apa makna kemerdekaan. Nak bicara sejarah ni luas, jadi malam ni kita tumpu pada aspek kemerdekaan. Baik, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Anur dan juga Prof Wan Jaafar kerana telah mengusahakan menjemput saya untuk hadir ke sini. Pertama kali datang ke kawasan ini, walaupun ada di Pulau Pinang sejak tahun 90-an, tak pernah sampai lagi ke kawasan ini. Dan tadi saya ada mendengarlah kuliah yang disampaikan oleh Ustaz tentang beberapa perkara yang menyentuh tentang kemerdekaan.
Dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih juga pada semua ahli jawatankuasa masjid dan semua hadirin hadirat yang hadir pada malam ini. Saya minta sangat supaya anda dapat manfaatkan apa yang saya terangkan. Dan kalau ada elemen-elemen yang mungkin menyentuh perasaan ataupun rasa agak kritikal, rasa agak kontroversi, anda anggaplah itu apa yang saya sampaikan sebagai tidak benar. Sebagai ahli sejarah ni, saya tidak mengatakan apa yang saya kata itu sebagai muktamad, mutlak. Masih anda boleh petikaikan, anda boleh tak setuju dan sebagainya. Saya raikan. Cuma saya jelaskan macam itulah. Bila bincang tentang aspek sejarah politik ini, dia agak kontroversi sikit. Dan bila kita bincang sejarah kemerdekaan, sebenarnya bila bincang sejarah kemerdekaan ni, saya tahu, saya melihat anda ni rata-rata tidak tahu tentang sejarah yang sebenarnya. Bukan kita orang biasa ni saja. Ahli sejarah yang tulis buku sejarah ni pun mereka tidak faham tentang sejarah ni. Kerana bidang sejarah ni dia bergantung pada sumber yang kita baca. Banyak mana yang kita baca, rekod-rekod yang telah keluar dan sebagainya. Kalau tidak dibaca yang tu, dia akan tertinggal. Dan sejak tahun 1990-an, rekod-rekod sejarah kita tentang kemerdekaan, tentang zaman milenial, perubahan UMNO, persekutuan, darurat dan sebagainya, dia telah dikeluarkan dengan begitu banyak sekali di United Kingdom. Sejak tahun 1990-an lagi dah dikeluarkan di sana secara pukat, yang bila dibaca sumber-sumber ini, rekod-rekod ini, sejarah kita patut dah berubah. Dah berubah dah. Banyak perkara yang kita tidak tahu sebelum ini telah timbul, telah terbuka. Tetapi kalau kita lihat buku sejarah kita tidak begitu berubah sangat. Dan sejarah kita ni sangat bermasalah. Baik, pada malam ini saya dijemput untuk membincangkan aspek sejarah dari aspek kemerdekaan dan apa kaitannya dengan peranan Islam, terutama gerakan Islam di sini. Dan dalam aspek nak bincangkan tentang sejarah ini, sebenarnya ada banyak isu yang telah timbul pada hari ini, yang kontroversi, yang menimbulkan perdebatan. Antaranya ialah kita ni sambut merdeka ni 31 Ogos itu sebenarnya adakah 31 Ogos itu sahaja? Kerana kan yang kita selalu ingatnya 31 Ogos. 31 Ogos tiap tahun kita sambut. Masa dahulu, masa tarikh itu dipilih, yang pilih tarikh ini bukan orang biasa. Ulama yang tentukan tarikh kemerdekaan ini. 31 Ogos ini diminta oleh Tunku Abdul Rahman supaya seorang ulama nama dia Syekh Abdullah Fahim untuk tentukan tarikh yang sesuai. Masa tarikh itu dipilih, kita zaman dahulu tak guna kalender Masihi ni. Tak guna lagi, kita masih lagi Jawi, kita masih lagi guna kalender Hijriah. Tarikh yang dipilih sebenarnya ialah 5 Safar 1377. Inilah masalah kita. Kita merdeka, kita tidak kehilangan jati diri kita. Kita tak tahu tarikh hijrah itu digunakan juga. Kalau tengok kalender yang dahulu, sebenarnya 5 Safar itu lebih besar daripada kalender Masihi ini. Tapi yang kita sambut 31 Ogos, kita lupa. 5 Safar 1445. Betul hijrah ni, betulkan saya kalau saya silap. Telah berlalu pada 22 hari bulan Ogos 5 Safar. Dia patut diraihkan juga. Kerana itu adalah tarikh yang dipilih oleh ulama ni. Dia guna tarikh, dia guna takwim Hijriah. Kenapa dia guna takwim Hijriah? Abdullah Fahim ni, Syekh Abdullah Fahim ni, dia ulama dalam bidang ilmu falak. Dia nak kaji tentang tarikh yang sesuai, dia kaji dari sudut ilmu falak, bidang Islam. Dan kalendernya yang kita guna pada ini 31 Ogos, kalender Masihi, kalender Barat, kalender mereka yang berkaitan dengan agama dan tradisi mereka. Jadi kita kena ingat 5 Safar ni, kena tanam dalam diri kita, terutama kita ni ahli masjid patut tahu. Tapi ramai yang tak tahu. Jadi dia telah berlalu. Masa saya bagi wacana ini di Masjid Ibadur Rahman di Kepala Batas, masa itu 23 hari bulan. 22 itu 5 Safar.
sambutan Hari Kemerdekaan dari sudut kita. Dari sudut kita, kita patut sambut, raikan dari sudut kita. Sejarah kita. Kenapa kita raikan dari sudut orang lain? Dari sudut pemikiran orang lain, dari sudut tarikh, dari sudut budaya orang lain, itu timbul persoalan. Besoknya daripada 23 atau 24 ni saya ingat sampai bila-bila, kerana hari lahir saya. Tapi 24 hari bulan Ogos ni ada siapa yang ingat? 24 Ogos apa yang terjadi? Di sini tadi ustaz disebut tadi sejarah dia. 24 Ogos ni apa dia? Tak berapa tahu, kita tak tahu kerana kita sebenarnya sejarah kita tak begitu sampai pada kita. Buku teks yang kita baca ni dia ada sesuatu yang bermasalah. Nanti saya akan terangkan. 24 Ogos 1511 tadi disebut. Apa dia? Melaka ditawar oleh Portugis 24 Ogos. Jatuh. Kita sambut merdeka, kita berpesta, kita main mercun, konvoi motosikal dan sebagainya. Kemerdekaan kita ni kita lupa sejarahnya penuh dengan elemen darah yang tumpah. Tadi Ustaz sebut tak ada pertumpahan darah. Sebenarnya sepanjang sejarah ini banyak pertumpahan darah. Sejarah itu tak diterangkan kepada kita sepenuhnya. Tak diterangkan. Bagaimana British bunuh orang, bagaimana British tangkap orang, kejahatan British macam tak diterangkan dalam buku teks kita. Kalau anda baca balik buku teks kita, balik baca nanti. Kalau tak setuju, boleh telefon saya, Dr. Azmi, saya tak setuju. Ini ujar saya. Balik baca buku teks kita. Tingkatan 1 sampai tingkatan 5. British ini siapa? Dari sudut pandangan buku teks. British ini siapa? British ini kerajaan. British kerajaan kita. Bukan penjajah. Dalam buku teks kita, British ini kerajaan. Dia yang mentadbir, dia perkenalkan pemodenan, dia yang satukan, dia yang wujudkan persekutuan, dia yang berikan kemerdekaan. Kemerdekaan kita disebut oleh Ustaz tadi. Tak melibatkan pertumpahan darah, maksudnya British beri. Dengan syarat-syaratnya. Dalam buku teks inilah yang disampaikan. Yang saya sering kritik. Sebenarnya British ni, buat saya sediakan teks banyak, tapi selalu macam ni lah teks saya. Nota saya tinggalkan. Bila kita baca buku teks, kita baca tentang peranan penjajah British. Anda cuba bayangkan, anak-anak kita ni penjajah apa maksud mereka? Mereka faham tak apa maksud penjajah? Faham tak maksud penjajah? Kita sendiri pun tak faham apa makna penjajah. Tanya saya pun saya agak-agak nak bagi tahu apa sebenarnya penjajah ni. Kita belajar dalam buku teks ni penjajah ni apa? Anak-anak kita yang belajar ni penjajah ni apa? Kita tak akan faham kerana ilmunya tak disampaikan dengan jelas. Penjajah yang dimaksudkan ini istilah yang lebih betul ialah pencuri. British ni pencuri, baru orang nampak. Nampak tak? Pencuri kita nampak ke tak? Nampak. Dia datang ke sini untuk tujuan apa? Untuk merampas kekayaan, itu saja British. Datang untuk cari kekayaan dan rampas bawa balik. Dalam proses untuk merampas kekayaan tersebut, dia buat macam-macam. Dia pergi tembak orang, dia buat perjanjian pada, dia tipu orang, dia lantik raja, dia lantik sultan. British ni berapa kali dia lantik sultan? Dia lantik. Dia sanggup buat apa saja, tapi tujuannya satu, adalah untuk menguasai ekonomi kita. Itu British, kena faham dulu. Kita nak sambut merdeka, penjajah pun kita tak faham. Macam mana kita nak sambut merdeka? Okey, baik. Dalam konteks perbincangan tentang kemerdekaan ni, kalau nak jelaskan 3 hari pun tak habis tentang kemerdekaan. Saya nak tumpukan kepada beberapa perkara yang melibatkan isu-isu yang membelenggu kita. Tadi saya sebut tentang tarikh. Kita dah terlepas dah tarikh dari sudut kita. Kenapa saya kata kita bila memahami sejarah ni, belajar sejarah kena lihat dari sudut kita? Kenapa kita nak lihat dari sudut orang lain? Sejarah kita ni kenapa kita nak lihat dari sudut orang lain? Kita ni dah merdeka 66 tahun tadi disebut kan. Kalau kira dari sudut kalender hijrah, kita 68. Bukan 66 lah, 68 tahun. Tahun 1957 pun sebenarnya banyak masalah yang kita tidak faham. Jadi dalam konteks ini, kita kena raikan kemerdekaan itu dari sudut kita. Dari sudut kefahaman kita. Dari sudut budaya kita, nilai kita.
Kita kena raikan macam tu. Kerana dalam konteks buku teks yang diajar di sekolah ini, kemerdekaan itu dilihat dari sudut siapa? Sudut British. Banyak perkara-perkara yang tidak betul dalam buku teks kita ni. Contohnya lah, kita tadi Ustaz sentuh tentang Melaka runtuh, diceritakan bahawa punca Melaka ini ditawan Portugis dan jatuh pada tahun 1511 disebabkan oleh masyarakat kita bergaduh, berebut kuasa, rajanya zalim, ada perpecahan, Melaka itu merosot, dan bila Portugis serang, jatuh. Kemudian ada juga orang yang berpegang pada tulisan oleh Ibnu Khaldun Al-Muqaddimah. Dia kata kerajaan ni kalau pemerintah dia jahat, kerajaan itu akan jatuh dalam satu proses pusingan. Jadi tercatatlah dalam buku-buku rujukan kita, buku teks, dalam kefahaman ahli sejarah kita, bahawa masa Portugis serang Melaka itu kita sedang berpecah belah, bergaduh, berebut kuasa dan sebagainya. Sebenarnya elemen ni tak ada pun dalam sejarah. Tak ada pun. Siapa yang ada di sini yang boleh buktikan berlaku perpecahan? Perpecahan yang melibatkan siapa? Siapa yang berebut kuasa? Tak ada pun elemen macam ni. Tapi yang tak disebut dalam sejarah, sejarah ni memang macam ni. Dia menyebabkan kita rasa terluka. Kerana sifat sejarah dia mesti macam tu. Kalau dia belajar sejarah rasa happy saja, sambut merdeka rasa happy saja, something wrong. Ada yang tak kena. Sejarah kalau belajar rasa seronoknya Dr. Azmi bagi hujah, bagi cerita sejarah, seronok dengar. Itu tak betul. Sejarah bila dengar kita akan rasa gelisah, kita akan rasa macam tak mau dengar kalau boleh, supaya menjaga hati orang lain dan orang rasa tersakit hati. Melaka pada masa serangan Portugis, daripada bulan Julai sampai Ogos itu sebenarnya runtuh bukan kerana masalah perpecahan dalaman, tapi kerana pengkhianatan orang yang ada di Melaka. Tak diceritakan pengkhianatan siapa-siapa. Macam mana saya boleh tahu? Sumbernya ada, sumber sejarah tu ada. Yang jadi peliknya masa ahli sejarah tulis sejarah itu, mereka baca apa? Siapa yang mengkhianati Melaka? Kalau anda baca, anda boleh cek tulisan saya dalam internet, Azmi Arifin, Kejahatan Melaka. Anda boleh baca semua yang saya ceritakan, detail. Kalau ada yang petikaikan apa yang saya cakap. Kerana bukti itu ada dalam sumber Portugis. Ada dalam bahasa Inggeris, ada dalam bahasa Portugis. Saya tahu tak bahasa Portugis? Saya tak tahu. Saya terjemah satu demi satu kerana saya ada pengetahuan bahasa asing yang lain. Dimudahkan saya, tapi bila saya baca, tak ada pun masalah kelemahan-kelemahan masyarakat kita itu, tapi telah ditulis dalam sejarah kejahatan-kejahatannya. Itu sama Melaka. Kemudian kita belajar di sekolah tentang perjanjian Pangku. Pernah dengar tak perjanjian Pangku? British datang buat perjanjian Pangku pada tahun 1874. Kononnya dalam buku teks diceritakan kerana masyarakat di Perak pada masa itu sedang bergaduh. Berlaku perang saudara, bunuh sama sendiri. Raja berebut takhta. Rakyat ditindas, pembesar jahat. Merosot Perak pada masa itu. British datang masa buat perjanjian Pangku untuk selamatkan kita. Itu yang kita belajar di sekolah, dan buku-buku teks macam tu sebut perpecahan kita. Bila saya kaji tentang peristiwa ini, tak ada pun, tak ada perebutan takhta, tak ada perang saudara, tak ada masalah, tak ada perpecahan, tak ada apa-apa pun. Kita belajar sejarah di sekolah ni macam mana? Kenapa benda macam itu disebutkan? Apa buktinya? Kalau saya tanya soalan pada pelajar ni, saya tanya, kalau orang berperang, perang saudara, di mana perang saudara? Boleh sebut tak? Boleh jawab tak? Pelajar tak boleh jawab kerana tak ada pengetahuan tentang aspek tersebut. Tapi ada dalam catatan sejarah kita. Tak betul sejarah kita ni. Kena dibaiki. Masa British datang ke sini, Perak negara yang stabil. Masa dahulu Perak ni negara, bukan negeri. Kena faham dahulu Perak negara. Negara Perak, negara Kelantan, negara Terengganu. Yang jadi negeri sekarang ni hasil ciptaan British. Dia sifat dia macam tu. Jadi bila British masuk ke Perak ini melalui perjanjian Pangku, sebenarnya perjanjian Pangku itulah punca kepada segala
kejahatan dan penjajahan yang berlaku di Perak. Penjajah Pangku bukan British datang untuk amankan, British datang untuk rosakkan. Apa yang dibuat oleh penjajah Pangku? Dia lantik seorang lagi sultan, Raja Abdullah sebagai sultan. Dia iktiraf, ini sultan yang British lantik. Sultan tu dah ada dah, British lantik yang seorang lagi sultan, dan dia paksa untuk masyarakat Perak terima. Bila masyarakat Perak tak terima, dia ugut. Dia ugut. Kenapa dia nak lantik raja lain ni? Kerana dia menganggap bahawa sultan ini senang untuk dia gunakan untuk dia eksploitasi kekayaan, dan dia kenakan cukai di Perak. Bila dia nak paksa orang Perak bayar cukai, orang Perak tak mahu bayar cukai. Dan pembesar Perak pungut cukai. British tak beri pembesar-pembesar Melayu ni pungut cukai. Sejak dia masuk, pembesar ni dimasukkan hak cukai dia. Maka pembesar Perak ni tak mahu terima arahan British. Dia kutip juga cukai. British bakar rumah pembesar ni dan British ugut. Kalau kutip lagi cukai, dia akan bakar semua rumah pembesar. Kenapa British bersungguh sangat nak masukkan cukai di tangan pembesar ni? Di Pahang, Mak Kilau, dia isunya cukai. Di Terengganu, isunya cukai. Di Kelantan, Tok Janggut, isunya cukai. Di Perak, isunya cukai. Semua melibatkan cukai. Kerana British masuk ni, dia nak eksploitasi kekayaan ada, termasuklah memperkenalkan cukai baru. Jadi dalam konteks Perak ini, sebenarnya British ini, dia fikir melalui cukai ini, dia dapat hapuskan institusi pembesar. Pembesar ni, dia jadi pembesar kerana ada cukai. Bila British masukkan hak cukai dia tersebut, maka pembesar ini akan terhapus. Dan kenapa British nak hapuskan pembesar ni? Kerana inilah kelompok yang paling suka lawan British. Yang lawan penjajah ni pembesar. Bila British hapuskan pembesar, tak ada masalah. Dia boleh kuasai raja dan dia boleh kuasai rakyat. Tak adalah pihak yang melawan. Tapi dalam sejarah di Perak ni tak dicerita dengan detail, sampai tak dicerita bagaimana British bertindak melakukan pembunuhan beramai-ramai di Perak. Dia dah lantik sultan, masyarakat Perak tak mahu terima. Jadi dalam proses untuk dia kuasai, ada dalam rekod-rekod British ceritakan bahawa British dengan kumpulan-kumpulan tertentu melancarkan perang di Perak. Kita belajar dalam sejarah, orang Melayu lawan British. Orang Melayu di Perak tak lawan British. Mereka telah membunuh J.W.W. Bush kerana J.W.W. Bush ini jahat. Mereka bunuh. Tapi mereka tak lawan lagi British. British tiba-tiba mengisytiharkan perang. Untuk menggunakan alasan bahawa orang Perak ni lawan, maka dia isytihar perang supaya dia boleh jajah dengan cara kekerasan. Dan pada masa itu British sedang memperkenalkan satu senjata baru, iaitu pelancar roket. Dengan mengambil tentera sepoi dari Hong Kong, dari India dan sebagainya, bawa ke sini. Mereka ini diberi peluang untuk tes pelancar roket. Dan pelancar roket ini digunakan untuk menembak kampung-kampung, bakar kampung. Bila ditanya kenapa mereka bertindak demikian, untuk clear hutan. Wanita, kanak-kanak dibunuh, melarikan diri daripada rumah mereka, mereka dibunuh dari belakang. Ada yang digantung di pokok. Cerita ni ada tak dalam buku teks pembunuhan beramai-ramai ni? Orang putih kaji, ada dalam internet kalau anda cek. Tajuk dia Small Genocide, Perak and Sudan. Kenapa Sudan? Di Sudan pun ada British buat kerja macam ni, bunuh orang beramai-ramai. Genocide, ini genocide. Diajar tak di sekolah? Tak diajar, tak dimasukkan. Sebab itu saya kata, elemen-elemen kejahatan British ini tak diangkat. Elemen-elemen kebaikan British itu diangkat. Sampai dalam buku teks itu diceritakan, sebenarnya apa yang berlaku ialah British ini masa awal saja penjajah. Selepas itu British jadi kerajaan. Dia jadi baik. Dia yang perkenalkan macam-macam kemajuan. Dia yang takbir, dia yang akhirnya melakukan semua perkara sebagai kerajaan. Itu yang diterangkan dalam buku teks. Tak diceritakan bendanya ialah British ini sebenarnya penjajah dari dulu sampai ke merdeka tu. Dia penjajah. Dia buat apa saja pun dalam konteks untuk menguasai dan mengeksploitasi sumber ekonomi.
Baik. Kemudian dalam konteks bila campur tangan British ini berlaku, masyarakat di sini bangkit menentang. Ini timbul isu pada hari ini. Cerita Mak Kilau baru ni dah dimasuk dalam tayangan filem tentang Mak Kilau. Kemudian digambarkan bahawa Mak Kilau ini pejuang dalam filem tersebut. Masyarakat kita belajar sejarah di sekolah. Bila dah dewasa, dalam fikiran mereka ialah Mak Kilau ini penjahat. Dulu dalam buku teks kita diajar mereka ini pemberontak. Tadi Ustaz dah sebut, mereka ini pemberontak. Sekarang ni buku tak sebut lagi mereka pemberontak, tapi disebut bahawa mereka ini menentang British kerana cukai, kerana jawatan. Mereka lawan British kerana mereka nak pertahankan jawatan. Dan dengan cara itu, maka bila keluar filem Mak Kilau baru ni, adalah di Pulau Pinang ni yang kata ini Mak Kilau ni sebenarnya bukan pejuang kemerdekaan, tetapi yang ada kepentingan diri, mempertahankan hak cukai dan juga jawatan. Kemudian saya terfikir, apa salahnya kalau Mak Kilau yang mempertahankan jawatan dan cukai? Apa masalahnya? Itu hak dia, tak ada masalah pun, tak negatif mana pun. Anda ada duit RM10, ada pencuri nak rampas, Anda pertahankan. Betul ke tak betul pertahankan RM10? Tak boleh kita kata, oh RM10 saja, benda kecil saja, berilah. Cuba anda bayangkan kalau Tok Janggut, Mak Kilau, Datuk Bahaman, Abdul Rahman Limbun ni tak lawan British. Dia setuju dengan British. Dia subahat dengan British. Apa yang berlaku? Kita pada hari ini akan meludah mereka. Kerana kita akan kata apa? Kenapa tak lawan British? Kenapa kerjasama dengan British? Macam tu kita. Lawan tak betul, tak lawan pun tak betul. Kenapa dia jadi macam ni? Kerana sejarah kita ini negatif terhadap kita, positif terhadap penjajah. Tak nampak bahawa penjajah ni jahat, nampak yang lawan penjajah ni jahat. Dia macam tu. Timbullah perdebatan tentang perkara ini. Ada yang kata dia penting diri kerana pertahankan hak-hak dia ni seperti jawatan dan juga cukai, hak cukai dia. Dia jadi negatif. Mau pertahankan hak itu, dia jadi jahat. British yang nak kenakan cukai itu tak muncul kejahatan dia. Itulah pada kurun ke-19, macam tu kita baca sejarah. Pergi lagi pada zaman seterusnya. Saya ringkaskan. British perkenalkan Malayan Union. Ini berkaitan dengan kisah kemerdekaan kita. British perkenalkan Malayan Union. Dalam sejarah diceritakan bahawa orang Melayu ini telah menentang British ini habis-habisan. Kerana apa? Dalam rancangan Malayan Union ini dia ada beberapa syarat British. Apa sebenarnya rancangan Malayan Union ini? Buku teks sebut British ini nak memperkenalkan satu pentadbiran baru. Pentadbiran baru bernama Malayan Union, di mana British kekal kuasa di sini. Pada zaman Perang Dunia Kedua itu, selepas Jepun menyerah kalah tahun 45, 46, negara-negara lain yang dijajah oleh British ini diberikan kemerdekaan. Kenapa British terpaksa berikan kemerdekaan? Kerana British ini selepas zaman Jepun telah runtuh kuasa dia, dan dia perlu bergantung pada Amerika Syarikat untuk dapat bekalan senjata lawan Jepun. Maka dia berhutang dengan pihak Amerika. Dan Amerika ni dia tak suka British luaskan tanah jajahan, kerana Amerika ni pun bekas tanah jajahan British. Dia dapat kemerdekaan daripada British, jadi dia tak mahu sejarah macam tu pula. Dia tetapkan kalau British nak senjata, mesti berjanji untuk bebaskan, merdekakan tanah jajahan ni. Maka British buatlah perjanjian, disebut sebagai Piagam Atlantik, Atlantic Charter, dengan pihak Amerika Syarikat dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Buat perjanjian. Perjanjian apa? Berikan kemerdekaan pada seluruh tanah jajahan. Tapi setelah rantau ini, Sri Lanka, India, Indonesia, Burma, Pakistan, semua dapat kemerdekaan tahun 45, 46, 47, 48 tersebut. Tiba-tiba British tak mahu berikan kemerdekaan pada tanah Melayu. Tak mahu beri dia. Dia perkenalkan satu projek baru dikenali sebagai Malayan Union. Apa benda Malayan Union ni? Malayan Union ini ialah British mahu ambil alih semua tanah Melayu secara bukan letak di bawah Ratu British di England. Itu Malayan Union.
British tetapkan macam tu. Maknanya British mahu kekal di sini, British mahu semua. Kenapa British mahu tanah Melayu ini dikekal sebagai tanah jajahan, yang lain dia bebaskan? Kerana dalam rekod British disebut negara-negara satu dunia yang dijajah ini gabungkan banding dengan tanah Melayu satu ini, kaya tanah Melayu ini lagi daripada semua tanah jajahan yang digabungkan itu. Macam tu sekali. Tanah Melayu dahulu kekayaannya tahap dunia. British tak mahu lepaskan ini satu. Maka dia laksanakan rancangan Malaya Union. Maka orang Melayu telah menentang. Salah satu sebab orang Melayu menentang selain daripada British nak jajah itu ialah British tetapkan bahawa kalau kita nak merdeka satu masa nanti, kita kena terima kerakyatan jus soli, kerakyatan mudah. Dia lahir di sini tu dapat kerakyatan. So berapa ramai yang ada di situ, automatik semua dapat kerakyatan. Orang Melayu tak setuju dan bangkit menentang. Kemudian disebut dalam buku teks bahawa kebangkitan orang Melayu menentang Malayan Union itu telah menyebabkan Malayan Union itu gagal dan dimasukkan. Dalam buku teks sebut dimasukkan. Sebenarnya Malayan Union ini tidak pernah dimasukkan. Dalam rekod British kata kita tak pernah masukkan rancangan Malayan Union. Malayan Union ni apa sebenarnya? Malayan Union ini adalah persekutuan. The Federation yang kita tahu 48 terbentuk Federation itulah Malayan Union. Malaysia yang terbentuk tahun 1963 itulah Malayan Union. Ini sejarah ni kalau saya cerita macam ni memang berat nak terima. Tak apa, terima dulu kemudian balik asal tak puas hati pergi kaji lagi. Malayan Union ni apa? Nak satukan seluruh Semenanjung bawah satu pentadbiran. British berjaya ke tidak? British berjaya. Tak merdeka kita di sini tahun 46, tahun 48 British buat satu persekutuan, kekal di sini sampai 57. Orang lain merdeka tahun 45, 46 lagi, kita 57 baru nak merdeka. Setelah British rasa, kekayaan dia dah ambil banyak, dia dah tak untung dah, baru dia nak beri. Kita rasa sonoknya British beri merdeka, tak apa betul darah. Setelah British tak berminat lagi untuk kekal di sini, dia kata dah rugi dah, baru dia beri, kita rasa sonok. Jadi masa rancangan Malayan Union ini sebenarnya British ini dia telah berpakat dengan kelompok-kelompok yang boleh menerima dia. Ada yang menentang nak merdeka, ada kepimpinan kita yang tak mahu merdeka. Ini benda yang tercatat dalam sejarah. Tak boleh nak nafi dah, memang macam tu. Datuk Ong sebut, kita ni tak boleh merdeka lagi. Kerana kita nak buat jarum pun tak reti. Tapi kita boleh faham Datuk Ong ni dia takut pada apa? Dia takut pada benda lain. Jadi dia rasa perlu bergantung pada British. Tapi ada pihak yang kata kita kena merdeka. Lepas tu masalah yang melibatkan isu-isu kaum kita selesai kemudian. Ada dua kelompok. Tapi British ni dia cari mana kelompok yang sesuai dengan dia. Yang kelompok yang tak sesuai dengan dia ini, apa berlaku pada kelompok tersebut? Ini yang kita tak belajar dalam sejarah yang betul ni bagi saya. British ini telah mengisytiharkan darurat tahun 48 ini. Kelompok ini lah. British isytiharkan darurat. Kita belajar di sekolah, darurat ni melawan komunis. Darurat bukan lawan komunis. Darurat ini lawan golongan yang berjuang merdeka. Tak diceritakan dengan jelas siapa yang ditangkap masa darurat diisytiharkan. Golongan agama. Ustaz Abu Bakar Al-Baqir, Ahmad Bustaman, Wahanuddin. Golongan ustaz ni rata-rata kena tangkap sampai mereka takut. Mereka keluar daripada parti-parti seperti Hizbul Muslimin, PKMM. Mereka keluar, masuk UMNO. Beramai-ramai, berpuluh ribu orang masuk UMNO. Antara yang masuk UMNO yang kiri yang berjuang mereka ni, Aisyah Ghani, Abdul Ghaffar Babar. Ini kiri ni yang berjuang lawan British masa tu, tapi kerana ditekan, dia lari masuk UMNO. Sebahagian lagi, macam Safia Fakih, masuk PKM. Sebahagian lagi masuk pergi Indonesia. Kenapa? Darurat ni, kerja darurat. Yang kita belajar di sekolah, darurat ni lawan komunis, bukan lawan komunis. Ada kajian ni, benda ni ada dalam bacaan, tapi bukan di sini, di luar. Sumber-sumber dah keluar dah, menunjukkan bahawa British masa dia isytihar darurat, dia tak haramkan pun PKM, Parti Komunis Melayu tak diharamkan. Boleh hidup lagi, boleh berjalan-jalan, boleh. Dia tak haramkan. Dia isytihar darurat, dia pergi tangkap golongan agama.
sama di Gunung Semanggur, tangkap beramai-ramai tanpa dibicarakan di bawah ISA. Kenapa ditangkap tak dibicarakan? Kalau bicarakan mereka bukan komunis, mereka bahkan anti komunis. Tapi British tak mau bicara, British tangkap ramai-ramai. Kenapa British tangkap mereka ni? Kerana mereka pada tahun 1947 selepas keluar, mereka ni pernah masuk dalam UMNO, the United Malaysian National Organisation. UMNO dahulu anda kena faham, bukan sekarang ni. UMNO dahulu dia bukan parti, dia entiti yang tak wujud. Yang ni kita kena faham juga. Dia entiti tak wujud. Dia adalah satu payung yang menggabungkan seluruh parti. Ada parti kiri, ada parti kanan, Johor, Kelantan. Dia bergabung sekali lawan Millennium. Tapi UMNO tu sendiri tak wujud. Kalau parti ni keluar, tak wujud UMNO. Jadi, tapi di dalam itu ada golongan kiri, ada golongan kanan dan sebagainya. British ini masa dia cuba untuk mengelakkan penentangan orang Melayu terhadap Millennium, dia pergi berunding dengan setengah pihak saja dalam UMNO. Dia pergi berunding dalam itu. Yang merasakan bahawa mereka tak perlu lagi merdeka masa itu, dia pergi berunding. Dia tinggalkan kelompok-kelompok yang lain yang kata mahu merdeka ni. Dia pergi berunding dengan kelompok tertentu, menyebabkan kelompok yang nak berjuang merdeka dalam UMNO ini keluar beramai-ramai. Kalau baca rekod British di Pulau Pinang, di Johor dan sebagainya, untuk cabang-cabang parti-parti politik ini keluar beramai-ramai bentuk PKMM. Maka ada satu sumber yang saya baca, ada di ASN, sumber tersebut, sumber perisikan British Special Branch, MSS, Malayan Security Service, PIJ, Political Intelligence Journal. Dalam report tersebut, British sebut siapa yang dianggap sebagai komunis, siapa yang tak dianggap sebagai komunis. Semua yang lawan British ini otomatik jadi komunis. Golongan agama ke, kiri ke, apa semua. Ada ni sumber di sini. Disebut. Kalau anda rujuk sumber ini boleh baca. Ada di ASN. Tahun 46, tahun 48. Tebal halaman. 1000 lebih halaman. Diceritakan habis. Maksudnya di sini ialah British masa nak bertindak untuk memastikan tak ada kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan, dia guna alasan komunis. Dan cerdiknya British, dia tak kaitkan komunis ini dengan negara China. Sebenarnya komunis yang ada di sini diimport terus dari negara China, bawa ke sini. Dari kawasan Nanyang. Asal nama PKM ni, Parti Komunis Malaya, asal nama dia adalah Nanyang Provincial Communist Party, dibawa dari sana terus ke sini untuk matlamat dia menubuhkan sebuah cabang negara komunis di sini. Nak jadikan Malaya ini sebagai cabang pada negara komunis sana. Perjuangan ini bukan merdeka. Orang yang kata berjuang merdeka, dia tak pernah boleh buktikan dia berjuang merdeka. Mereka cakap saja, mereka tak pernah buktikan. Mereka tak pernah tulis PKM ni. Tuntutan dia bukan merdeka. Nak tubuh negara komunis, cabang pada komunis MAM. Dan dalam konteks ini, komunis ini kiblat dia negara China. Tapi British ini dalam usaha untuk memastikan masyarakat dunia, PBB, Amerika ini tidak bertindak ataupun marah kepada usaha dia untuk isytihad darurat, dia kaitkan komunis di sini dengan Soviet. Masa tu perang dingin. Amerika ni bila dengar Soviet je mesti takutnya, mesti marah, mesti tak suka. Jadi dia tuduh komunis macam-macam orang yang lawan dia ni sebagai komunis Soviet. Maka dengan itu Amerika pun benarkan darurat itu diisytiharkan. Baik, kita belajar dalam buku teks ini, sejarah jadi pelik. Kalau kita belajar dalam buku teks, British lawan komunis. Dan dalam buku teks menggambarkan British ini sudah jadi hero kerana menyelamatkan kita daripada ancaman komunis. Jadi pelik. Dia tak kait tajuk darurat itu dengan Malayan Union itu. Sebenarnya apa yang berlaku ialah cerita daripada zaman Malayan Union sampai merdeka 57. Ceritanya ialah bagaimana British menghadapi kelompok-kelompok yang menuntut merdeka dan membanteras mereka. Apabila British mengisytiharkan darurat tahun 48,
Tak ada dah kelompok yang menuntut merdeka. Semua orang takut dah, tak berani. Tak adalah perjuangan, dah runtuh dah perjuangan merdeka. Maka di situ British telah berjaya menguasai tanah Melayu dan kekal sampai 1957. Saya kata tadi, British tahun 57 dia beri kemerdekaan kepada kita. Betul, dia beri. Apa makna tahun 57 pada kita ni? Kita macam sonok sambut. Merdeka 57 ini kita dah merdeka dah daripada penjajahan. Siapa yang kata kita merdeka daripada penjajahan? Buku teks kata kita merdeka daripada penjajahan. Kemerdekaan yang macam mana tahun 57 yang British beri ni? Kemerdekaan macam mana? Adakah kemerdekaan itu mutlak? Kita sudah dapat balik semua hak? British beri semua hak? British tak ada lagi di sini? British masih ada di sini tahun 57 sampai 63 pembentukan Malaysia ada lagi di sini. British tak pergi. Kemerdekaan 57 ni kita ni sangat bermasalah yang kita sambut sekarang. Bila British nak beri kemerdekaan, dia letakkan syarat. Okey, kalau nak merdeka, mesti terima kerakyatan yang semua ada di sini. Maka kita terima hampir 2 juta orang secara jusuali dua kerakyatan. Di sana satu, di sini satu. Macam tu sekali kemerdekaan kita ni. Syarat British kalau nak merdeka. Dan syarat British yang seterusnya ialah nak merdeka boleh, merdeka dari segi pentadbiran sahaja. Pegang kerajaan. Kenapa British beri kemerdekaan macam tu? British tak mahu lepaskan kekayaan ekonomi. Ada lagi British di sini. Tahun 57 sampai tahun 1988 ada lagi British di sini. British berikan kemerdekaan dari segi pentadbiran, kekayaan, ekonomi, bank, pelabuhan, modal, apa lagi, lombong, ladang, semua milik British. 60% milik British, 75% milik British. Bahkan sebenarnya selepas kita merdeka, investment, pelaburan daripada syarikat-syarikat British ini dia bertambah naik, jadi lebih tinggi. British makin luaskan kuasa dia dari segi ekonomi dengan memiliki tanah-tanah dalam. Dia tak lepaskan. Bila British lepaskan semua ini tahun 1981. Siapa yang buat kerja rampas kekayaan British ini? Ada seorang individu, 3 orang sebenarnya yang buat rancangan ini. Rampas syarikat British yang menguasai ekonomi, rampas hak-hak tanah dan kemudian menyumbang ke arah kemerdekaan yang hampir mutlak. Orang itu ialah Tun Mahathir. Masa dia jadi Perdana Menteri, kemudian dia bina bank negara pada masa itu, dan juga Khalid Ibrahim, Tan Sri Khalid Ibrahim. Dia terlibat dalam satu peristiwa yang dikenali sebagai Down Raid. Cuba buka internet, Down Raid tahun 1980. Bagaimana mereka merampas aset-aset milik syarikat Guthrie. Bila British beri merdeka, sebenarnya tanah-tanah yang ada lombok-lombok kekayaan milik syarikat. Saint Darby, Guthrie, kita dengar syarikat-syarikat dalam bahasa Inggeris ni kan. Inilah syarikat-syarikat yang menguasai kekayaan di sini selepas merdeka. Berdozen-dozen syarikat ini. Mereka memiliki semua kekayaan. Kita ada apa masa merdeka? Kita tak ada apa pun. Kemiskinan yang sangat teruk. Kerajaan tak ada duit pun masa tu. Dan dari segi keselamatan, dari segi ketenteraan, dari segi polis semua dikawal oleh British. Kerana masa kita merdeka tersebut masih lagi dalam era darurat, British tak lepaskan. Maka apa kemerdekaan kita? Itulah yang kita duk raih-raih ni tanpa kita memahami tentang bagaimana teruknya kita mencapai kemerdekaan. Tapi tak apalah, kita merdeka juga. Tapi pelbagai syarat. Kemerdekaan apakah yang kita perolehi ini dengan penjajah meletakkan syarat kepada kita untuk kita patuh. Kemerdekaan macam mana? Kita ni diberikan kemerdekaan ke atau kita masih dijajah? Terpulang pada anda nak taksir macam mana? Diberi kemerdekaan, hak tak diberi. Keutamaan kita sebenarnya bukan pentadbiran. Kerana British perlu berikan kemerdekaan, British kata kita tak perlu dah nak takbir tanah Melayu. Rugi takbir tanah Melayu ni, banyak kena keluarkan duit. Jadi kita beri orang Melayu nak sangat ambil pentadbiran ni, merdeka, pegang hak pentadbiran, tanggung. Ekonomi kita tak beri. Punya jahatnya British.
kena ada istilah macam tu. British ni jahat, British ni tak guna. Ada dalam buku teks kita sepanjang masa. Kerana memang British sifat dia macam tu. Sangat jahat ni. Saya pergi, hari itu saya pernah dengar ceramah. Orangnya hebat lah di Pulau Pinang ni. Seorang ustaz disebut apa? Dalam kalangan penjajah-penjajah yang datang ke sini, Portugis, Belanda, Jepun, British, dia kata British ni lah yang paling baik sekali. Tak bunuh orang, tak keras pada orang, bantu orang, buat macam-macam. British paling baik. Kenapa jadi macam tu? Kerana dia tak baca cerita-cerita kejahatan British. Tak sampai pada dia. Anak-anak kita macam tu lah. Belajar buku teks, ceritanya British tak jahat. Awal-awal je British jahat. Kemudian British buat pembaharuan. Contoh saya bagi tahu buku teks. Selalu saya kritik buku teks ni. Kerana bagi saya acuan yang ada dalam buku teks ni, bila kita baca keseluruhan, tak jelas apa sebenarnya mesej yang cuba dibawa dalam buku teks ni. Nak tunjuk apa sebenarnya? Pelajar kita baca banyak-banyak fakta ni untuk tanam semangat apa dalam jiwa mereka. Kalau baca buku teks disebut bahawa buku teks ini berhasrat untuk menanam semangat patriotik dalam kalangan pelajar. Patriotik yang macam mana British jadi baik? Kenapa saya kata macam tu? Kenapa saya kata British jadi baik? Anda tengok buku teks kita. Saya ambil contoh buku teks tingkatan 3. Dalam tajuk-tajuk buku teks tingkatan 3, yang ni yang paling menonjol sekali. Paling saya tak setuju ni. Tajuk yang pertama, negeri-negeri selat. Strait settlement. Pernah dengar tak? Negeri-negeri selat, Singapura, Pulau Pinang, Melaka, negeri-negeri selat. Negeri-negeri selat ni apa? Ada tak dalam sejarah kita? Tak ada negeri selat dalam sejarah kita ni. Ini dalam file British, dalam pemikiran penjajah. Kita belajar negeri selat ni buat apa? Bila kita belajar negeri selat, kita belajar British ni menjadi pentadbir. Sebenarnya negeri selat ini adalah pusat penjajahan British. Di mana British campur tangan, British pergi lancar perang, British jajah dan sebagainya di negeri-negeri selat ni lah. Tapi kita belajar dalam buku teks negeri-negeri selat. Maka isi dia cerita tentang British takbir tu, British buat ini, British buat ini. Kemudian tajuk yang kedua adalah negeri-negeri Melayu Bersekutu. Apa benda negeri Melayu Bersekutu? Setengah negeri seperti Selangor, Pahang, Perak, Sembilan sebagainya disatukan, disebut sebagai negeri Melayu Bersekutu. Tak wujud negeri Melayu Bersekutu ni dalam sejarah kita. Ini bukan sejarah kita. Bukan sejarah kita. Ini sejarah British. Satu lagi, lompat lagi kepada negeri-negeri Melayu tak bersekutu. Tajuk dia yang ketiga. Apa maksud negeri-negeri Melayu tak bersekutu dalam buku teks ni? Negeri-negeri yang tak dijajah, negeri merdeka. Tak disebut negeri merdeka ni. Negeri-negeri tidak bersekutu. Masih lihat dalam konteks British. Kemudian dia pindah kepada Malayan Union. British. Dia pindah pada persekutuan, The Federation. Nama asal dia The Federation of Malayan Union. Sebab tu saya kata persekutuan tu Malayan Union. Nama asal dia The Federation of Malayan Union. Malayan Union, tapi British tolak ansur dengan pihak yang menentang. British tanya, kamu mahu apa sampai kamu lawan? Maka mereka kata kami mahu ni. Maka British beri. Dan mereka ini berikan hak pada British untuk kekal di sini. Itu tolak ansur yang menyebabkan persekutuan tanah Melayu itu terbentuk. Kemudian dicerita lagi darurat. Itu buku teks tingkatan 3. Daripada negeri selat, Melayu Bersekutu, tidak bersekutu, Malayan Union, darurat. Di hujung sekali dia bincang macam mana orang Melayu, masyarakat pribumi lawan British. Cuba anda fikir balik. Cuba hayati balik buku teks ini. Dia nak cerita apa sebenarnya? Dia nak cerita kita ni jahat. Masyarakat pribumi ni jahat. British dah tak habis elok dah. Kenapa pembaharuan, penyatuan, apa semua, kita lawan. Ini bukan sejarah kita. Sejarah kita tak kait dengan British pun. Dia patut cerita kita di hujung British. Tapi sejarah yang kita belajar British. Sampai anda lihat sejarah yang kita belajar pada hari ini,
Cuba buang British daripada sejarah kita. Cuba buang. Boleh tak kita buang British daripada sejarah kita? Tak boleh. Ini sejarah yang pelik. Ini bukan sejarah kita. Ini sejarah British, saya kata. Hanya untuk sesuai dibaca oleh orang British. Darurat, buang British. Tak boleh jadi darurat. Millennium, buang British. Tak jadi millennium. Perjanjian Bangkok, buang British. Tak boleh jadi perjanjian Bangkok. Perjanjian Bangkok, buang British. Tak boleh. Persekutuan, buang British. Tak boleh. Merdeka, buang British. Tak boleh. Mesti ada British di situ. Karena sejarah kita sebenarnya dia menceritakan aktiviti British di sini. Yang ni yang saya kata peliknya. Kita belajar sejarah tentang apa yang British buat. Di sana sini British buat itu, buat ini. Yang kita ni jadi apa? Jadi aktor sampingan, pelakon sampingan yang muncul tiba-tiba saja. British buat itu, buat ini. Kita tak setuju dengan British kerana dia menjejaskan kita, maka kita lawan. Sebenarnya bukan macam tu sifat. Sepatutnya yang kita fahami sejarah ni, kita patut lihat dari sudut kita. Dalam buku teknik patut cerita kita masa sebelum British tu apa. Dan British ini tak penting pun, tak perlu masuk pun. Cukuplah 1-2 bab sebagai penjahat, penjajah dan sebagainya. Patut cerita budaya kita, sistem kita, pemerintahan kita dan sebagainya. Kita. Kemudian British sebagai penjajah. Itu sepatutnya. Dan kita belajar sejarah pada hari ini benda yang penting, tapi bagi banyak orang tak mustahak pun. Kita tak boleh selesaikan contohnya. Dalam budaya politik orang lain, sistem politik kita ni nak sebut apa? Sistem politik kita. Orang Melayu zaman dahulu, raja-raja memerintah ni sistem apa? Sampai macam tu kita tak tahu. Dalam sejarah kita sebut sistem feudal. Melaka diperintah oleh sistem feudal. Kenapa kita sebut macam tu? Kerana istilah tu British punya. Jadi saya nak jelaskan macam tu. Buku sejarah kita sampaikan sejarah kepada pelajar kita, untuk pelajar kita faham sejarah macam tu. Dan kita melahirkan kelompok pelajar orang muda ni, remaja ni, yang apabila bincang tentang sejarah mereka nampak British ni baik. Cuma buka media sosial, berlaku perdebatan. Anak-anak kita ni pertahankan British. British lah yang selamatkan kita daripada penindasan raja-raja. British yang satukan daripada kita berpecah belah, berebut kuasa ni. British yang selamatkan kita daripada perhambaan. Berdebat dalam media sosial. British ni baik. Yang jadi jahatnya ialah yang lawan British. Mereka ni ada kepentingan diri. Mereka lawan bukan kerana negara, bukan kerana bangsa. Mereka ni nak lawan kerana jawatan. Tok Janggut ni disebut sampai peringkat ni bukan golongan yang lawan kerana agama ni. Ni kaki sabut ayam. Macam tu sekali. Bila kita baca, sangat buruk, sangat negatif. Kerana sejarah itu tak diajar menjelaskan British ini sebagai buruk dan jahat. Sekejap saja British jahat, kemudian jadi baik. Dan British jadi hero ni kenapa? Kerana lawan komunis. Itu yang paling penting sekali. Tak diceritakan masa darurat itu British sebenarnya menangkap golongan-golongan agama dan golongan kiri yang menuntut merdeka, dihapuskan. Tahan bertahun-tahun, ada yang keluar saja meninggal sampai itu, uzur. Dan kemudian selepas itu tak ada lagi pihak menuntut merdeka, barulah British berunding macam mana nak beri kerajaan sendiri dan beri kemerdekaan, dan hapuskan kelompok yang tuntut merdeka. Kenapa British hapuskan kelompok ni? Kalau kelompok ini yang dapat kemerdekaan, bukan negara yang British mahu bentuk. Dia tak mahu tanah Melayu ini jatuh ke pihak yang anti-British kerana kepentingan ekonomi yang ada pada masa itu. Dia perlu memberikan kuasa itu pada kelompok yang serasi dengan dia. Itu dari sudut pandangan British. Jadi dia ukur-ukur kelompok mana yang rasa sesuai, maka dia cuba bertolak ansur. Dia bincang, berunding. Dan proses ini sebenarnya menjelaskan dari sudut perjuangan kemerdekaan kita ni sebenarnya perjuangan yang sangat menumpahkan darah. Dari zaman Melaka lagi menumpahkan darah sampai tahun 48 itu, sebelum mencapai kemerdekaan
penuh dengan kekejaman British. Yang perlu ada dalam buku teks kita. Tak ditonjolkan elemen kejahatan tersebut, tak dimasukkan. Patutnya macam tu. Patut kejahatan itu yang diangkat lebih dalam konteks untuk menjelaskan tentang British. Okey, baik. Satu aspek lagi yang saya nak terangkan di sini, saya nak ringkaskan, takut panjang sangat. Dah pukul apa dah ni? 10, 40 dah. Saya nak tutup dah. Ada dalam konteks pembincangan ataupun catatan buku teks kita, golongan yang paling terpinggir dalam sejarah ialah kelompok agama. Cuba buka buku teks. Golongan agama ni langsung tak dapat tempat. Yang ada dalam buku teks dicerita sikit saja, iaitu kaum muda. Dicerita sikit saja. Tu pun dia kata kaum muda ni orang Melayu tak sokong, kerana membawa idea pembaharuan yang orang Melayu masa tu tertutup lagi. Orang Melayu ni konservatif, tradisional. Pemikiran dia tidak begitu maju lagi. Dia tak boleh terima idea-idea pembaharuan. Siapa yang kata macam tu? British. Digambarkan golongan agama ni masyarakat tak sokong. Tapi bila dikaji balik, saya kaji, saya dapati golongan ini pengaruh dia sangat besar. Dan sejarah dia, patut saya bincang mereka ni di sini. Sejarah dia bermula sejak perjuangan orang Melayu menentang Siam untuk membebaskan Patani daripada penaklukan Siam. Golongan ulama ini sudah pun bersatu, sudah pun mengangkat perjuangan kemerdekaan itu daripada awal tu lagi. Kemudian perjuangan menentang Siam yang menguasai Kedah. Masyarakat di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, di Patani bersatu di bawah pimpinan ulama. Daripada Pondok ke, daripada Mekah ke, ada nama-nama seperti Palimbangi. Siapa Palimbangi ni? Ulama. Dari mana maksud dia Palimbangi? Dari Indonesia. Kebanyakan sejarah kita ni perjuangan yang terbentuk di sini asalnya dari Sumatera. Samsiah Fakih dari sana, Ahmad Bustami dari sana, Burhanuddin dari sana, kelompok-kelompok kiri dari sana, kelompok agama dari sana, kelompok komunis, Tan Melaka ke, Mukhtaruddin langsung, semua dari sana. Kenapa berlaku macam tu? Masa berlaku kebangkitan masyarakat di Sumatera menentang Belanda, dan perjuangan seperti Diponegoro misalnya, perang Padri, mereka melarikan diri ke sini. Golongan-golongan agama di peringkat awal lagi, mereka melarikan diri ke sini. Dan daripada sinilah mereka memperjuangkan kemerdekaan, lawan penjajah, Siam, British dan sebagainya. Mereka ni lah. Daripada perjuangan memperjuangkan kemerdekaan Patani dan Kedah itu, dia bersambung dengan golongan ulama yang mendirikan pondok-pondok. Perjuangan-perjuangan seperti Tok Janggut, Abdul Rahman Limbo, ulama. Abdul Rahman Limbo memang betul ulama. Datuk Bahama Mak Kilau, walaupun perjuangan dia asal dia bukan bersifat agama, tapi akhirnya dia jumpa dengan Tok Guru Palung, ubah perjuangan jadi perjuangan agama. Dan kelompok-kelompok ini dalam perjuangan dibanteras dengan kekerasan habis-habisan oleh British. Sampai menyebabkan tahun 1900 tu tak ada dah pihak yang boleh menentang British. Maka masyarakat Melayu pada masa itu fikir mereka dah tak boleh lawan British. Tak ada kepimpinan dah. Pembesaran dihapuskan, tak ada orang dah. Siapa yang menggantikan kekosongan ini? Masyarakat kepimpinan bukan Melayu lagi. Ada dari Indonesia, ada dari Turki, ada dari Arab, ada India Muslim. Bergerak dalam bentuk perjuangan kaum muda. Perjuangan kaum muda inilah sebenarnya yang telah melahirkan kelompok kiri dan kelompok kanan. Kalau tak ada golongan kaum muda ini dalam sejarah perjuangan kemerdekaan, tak ada perjuangan kemerdekaan. Tak ada Samsiah Fakih, tak ada Burhanuddin, tak ada sama, tak ada semua ni. Kenapa? Kerana golongan agama inilah yang menjadi penggerak dan pelopor kepada
kebangkitan golongan-golongan kiri, golongan kanan yang menuntut merdeka ini. Peranan mereka besar sangat, pelopor, penggerak. Yang pertama sekali, lawan penjajah dan menggerakkan kesedaran. Tapi dalam buku teks kita ada tak peranan mereka? Tak ada. Tenggelam. Kerana ditumpu pada kelompok kanan dan kelompok kiri. Yang tengah ni tak ada. Dan mereka ini golongan agama, kalau anda baca sumber-sumber British, begitu ditekan dengan begitu hebat. Pergi dengan kuliah agama pun penuh dengan special branch. Cakap politik sikit boleh ditangkap, boleh dibuang daerah. Golongan agama. Akhbar, ada undang-undang yang telah ditetap oleh British menghalang masuk sebarang akhbar, sebarang majalah dari luar yang cerita tentang perjuangan gerakan khilafah, golongan Islam bangkit dan sebagainya di luar, disekat terus. Semua aktiviti mereka disekat sampai mereka ni golongan agama tak boleh terlibat dengan mana-mana parti politik. Tak boleh. Orang lain boleh tubuh, golongan agama tak boleh langsung. Sekatan sangat kuat. Tiba-tiba tahun 1914 berlaku satu peristiwa di Singapura di mana sepoi-sepoi Muslim, sepoi-sepoi India yang Muslim bangkit lawan British. Berita ini tersebar sampai ke Kelantan, berlaku kebangkitan Tok Janggut. Macam tu sekali. Orang lain ni dia tunggu bila British ni rasa lemah, dia bangkit. Kerana dia mengharapkan British pada masa itu dapat dikalahkan. Itu kebangkitan Tok Janggut. Tetapi yang saya nak jelaskan di sini, gerakan agama langsung tak diberikan peluang. Jadi mereka ada dalam macam-macam. Ada dalam Kesatuan Melayu Muda, ada dalam PASPAM, Persatuan Sahabat Panel, ada dalam PKMM, ada dalam UMNO. Mereka ada merata-rata. Dalam PKM pun mereka ada. Orang seperti Syamsul Fakih. Syamsul Fakih ni madrasah, produk madrasah, tapi masuk dalam PKM, rejim muka 10. Ada golongan agama, dia merata-rata. Dan akhirnya pada tahun 1948 yang saya kata darurat tu, mereka telah menubuhkan satu organisasi yang menuntut perjuangan kemerdekaan sebagai sebuah parti politik. Mereka tubuh. Akhirnya kerana mereka rasakan British ni dah tak buat apa-apa dah. British tak boleh buat apa. Mereka tubuh satu organisasi, nama dia Hizbul Muslimin. 3 bulan sahaja sempat ditubuhkan, British terus menangkap mereka. Berpusat di Gunung Semanggu, Perak. Secara besar-besaran, dan British isytiharkan darurat. Darurat yang saya kata ni bukan kerana komunis, tetapi kerana mereka tertera dalam laporan British. Tertera, ada jelas. Dan komunis yang kita belajar, yang menakutkan, yang mencabar British ini, sebenarnya dia tak kuat pun. Dia tak disokong oleh orang Melayu, orang India tak sokong dia, orang Cina pun tak sokong komunis. Dia ada keahlian seramai 12,000 orang bahagi 9 buah negeri. Berapa orang? Di Kelantan adalah 30 orang. Komunis ni, dia tak kuat. Dia tak boleh cabar British, tak menakutkan British. Golongan agama di Gunung Semanggu tu dia berjaya satukan kelompok kiri dengan bukan Melayu dalam satu gabungan lawan British. Disebut sebagai Putera EMCJA. Dia gabung dan melancarkan harta. Pernah dengar tak harta? Dia lancarkan harta lawan British. Kelompok ini ada beratus ribu orang. Yang inilah yang ditakuti oleh British. Maka British isytihar darurat, inilah sasarannya. Inilah sasaran. Bukan komunis tu. Komunis itu jadi kambing hitam. Bukan saya kata ni. Sarjana-sarjana yang kaji tentang peristiwa ini, dia diakui komunis ini jadi sasaran kambing hitam, scapegoat oleh British. Dan istilah darurat, kita belajar di emergency darurat. Sebenarnya British ni masa dia nak tangkap golongan ini dan isytihar apa yang disebut darurat. Darurat itu sendiri bukan darurat. Kena faham. Darurat ini sebenarnya satu perkataan untuk public relation. Untuk tunjuk pada dunia British ni baik. British cuba amankan keadaan di sini dengan hapuskan elemen-elemen jahat. Maka dia tangkap golongan pejuang kemerdekaan dan juga golongan komunis atas nama darurat. Tapi apa yang berlaku sebenarnya ialah British mengisytiharkan perang. Hantar kereta kebal, hantar pesawat, hantar tentera. Itu bukan darurat.
Dahulu kita ada darurat COVID. Orang tak boleh keluar rumah, itu masuk darurat. British ini dia pergi cari orang, tangkap, bunuh dan sebagainya. Itu British. Dia guna istilah darurat ini untuk kelabukan seluruh dunia, supaya dunia nampak, oh, British ini tak perlu beri kemerdekaan pada tanah Melayu. British ini perlu ada di sini sampailah komunis itu dihapuskan. Maka bila komunis itu masih kekal, tak merdeka sampai 57. Bila beri merdeka 57, ada lagi di sini. Kononnya untuk hapuskan komunis. Siapa boleh jangka kan? Pembentukan Malaysia tahun 63 itu adalah Grand Design British. Grand Design itu ciptaan British. Dr. Azmi ini dah beri fakta yang agak menakutkan. Bukan saya kata. Ada. Anda buka internet sekarang ni, zaman sekarang ni, buktinya depan mata anda. Saya sebut ni, anda pergi cek internet. British Grand Design. Malaysia British Grand Design. Dia akan keluar. Ini rancangan British. Ia sudah berlaku sejak awal lagi. British nak satukan Borneo ni dengan Semenanjung, tapi orang Melayu tak mau. Kepimpinan Melayu tak mau. Sehinggalah tahun 63, pada masa itu Lee Kuan Yew, dia sedang menghadapi pilihan raya dan kemungkinan besar dia akan dikalahkan dalam pilihan raya umum di Singapura. Dialah yang fikir nak satu kan Singapura dengan Semenanjung, supaya dapat hapuskan kelompok yang menentang dia, dan menggunakan alasan komunis. Kelompok-kelompok lawan ini dia tuduh komunis, dan dia minta untuk bersatu dengan Malaysia. Sabah dan Sarawak ni digunakan untuk memujuk Tunku supaya Tunku tak takut dengan masyarakat di Singapura yang bukan Melayu. Dan ini direstui oleh British, kerana British fikir amat bagus untuk semua tanah jajahan British ini disatukan lewat satu pentadbiran, kerana British masih boleh mengekalkan pengaruh dia di sini. Sejarah kita macam tu. Apa yang saya terangkan ada dalam internet, anda boleh baca sendiri. Sangat berbeza dengan apa yang kita fahami, sangat berbeza dengan apa yang ada dalam buku teks kita. Tak diceritakan elemen-elemen ini secara jelas. Jadi kita belajar sejarah, tak ada apa-apa manfaat lah. Tak faham pun sejarah, tak tahu pun apa makna penjajah, tak tahu pun apa makna merdeka kita tahun 57. Bahawa tahun 57 itu sebenarnya adalah tarikh yang patut kita hayati dan tangisi. Bukan kita seronok, kita patut tangisi. Kerana apa? Kerana kemerdekaan ini dengan syarat, bukan free, bukan dapat balik sepenuhnya. Ada syarat, kita kena serahkan hak-hak yang begitu banyak. Segala hak kena serahkan, dan terpaksa menanggungnya sampai ke hari ini. Apa yang wujud pada hari ini sebenarnya sebahagian besarnya adalah warisan daripada zaman penjajahan itu sendiri yang tak boleh lagi nak diubah. Kerana apa? Kerana syarat-syarat British itu yang tidak adil kepada masyarakat di sini. Mereka tidak ada satu hak untuk menetapkan mereka dalam acuan yang mereka kehendaki. Mereka mesti merdeka dalam bentuk ataupun dalam acuan yang British mahu. British tetapkan. Itulah kemerdekaan kita pada tahun 1957. Okey, saya ingat itu sahaja daripada saya. Saya mungkin boleh buka 1-2 soalan untuk anda bertanya. Saya harap apa yang saya terangkan tadi, jangan terima dahulu, pergi semak, pergi cek dalam internet, pergi baca. Anda mungkin boleh baca tulisan saya, tekan Azmi Arifin 1M. Wujud sekali tulis PDF, dia akan keluar tulisan-tulisan saya, termasuk tentang darurat. Saya ceritakan detail tentang darurat. So anda baca dari situ, anda nilai sendiri, nilai sendiri kebenaran ataupun sebenarnya kepalsuan yang saya bawa di sini. Dari sudut saya dah terang pada anda buat keputusan, bukan saya yang kata ini betul. Muktamad kena percaya tak? Anda yang tetapkan anda nak percaya atau tidak. Sejarah ilmu dia macam tu. Jangan terus percaya, kena kaji dahulu, kena semak betul ke tidak. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Betul. Ya. Yang darurat 13 Mei itu macam mana peristiwa? Oh ya.
yang tu sebenarnya bukan darurat yang 48 tu. Peristiwa 13 Mei ni, nah ini pun perkara yang sensitif, kita nak bincang. Tapi saya nak jelaskan pada anda, dia sensitif di luar ni je. Kerana kita ni sentimen politik itu telah mempengaruhi kita. Nak bincang susah. Di universiti pelajar bincang tak ada masalah. Pelbagai kaum pun pelajar saya tak ada masalah bincang. Kalau pelajar ni kata dari sudut mungkin bukan Melayu, dia nak bincang dari sudut 13 Mei, dia nak salahkan Melayu, tak ada masalah. Dia buktikan. Kalau dia boleh buktikan, saya terima. Macam tu sejarah. Kena berlapang dada. Sebab tu saya kata pada anda, itulah sejarah ni sensitif. Dia kena buka dulu. Jiwa kita ni tak boleh dibelenggu dengan sentimen kaum ke politik. Kita kena terbuka. Kerana sejarah ni benda yang telah berlaku. Kita kena terima. Dia benda yang tak boleh diubah. Kena terima. Macam hari inilah, hari kemerdekaan patutnya diubah pada hari kebangsaan. Tahun 57 tak ada bangsa lagi. Bangsa apa tahun 57? Kenapa hari kebangsaan? Tak ada bangsa pun masa merdeka, tak ada bangsa di sini. Orang yang capai merdeka tak ada masa nak fikir tentang bangsa. Dan kesannya ialah 13 Mei. Merdeka kita ni kesan dia 13 Mei. Bila dah ada masuk orang ramai ni sampai 1.8 juta, tak bincang perpaduan macam mana, syarat dia macam mana, apa perlu dibuat, bahasa macam mana, sistem pendidikan macam mana. Itu saya kata tangguh sampai sekarang ni. Jadi yang 13 Mei ini sebenarnya peristiwa yang sangat besar berlaku. Nak bincang dia jadi susah. Tapi kita boleh bincang apa yang telah menyebabkan peristiwa ini berlaku. Dia berlaku sejak zaman British ini lagi. Bila dia masuk ke sini, dia asing-asingkan masyarakat mengikut kehendak dia. Dan salah satu matlamat British dalam proses pengasingan ekonomi itu, dia mahu miskinkan orang Melayu. Dia mahu miskinkan Melayu. Itu adalah satu polisi British. Kita kena tahu ni, British dia jajah kita, dia nak pastikan kita miskin. Karena kalau kita kaya, kita ada pelajaran apa semua, kita akan lawan. Miskinkan. Nyahkan daripada bandar. Siapa Melayu nak tanah pokok, getah pun dia boleh tangkap. Boleh rampas tanah. Orang Melayu mesti jadi nelayan, mesti jadi penanam padi saja. Orang Melayu ni sebenarnya bukan penanam padi. Tak reti pun, dia paksa, dia bagi tanah. Kalau tanah getah, kena tangkap, tanah rampas. Ini berlaku. Tak boleh tanah getah. Getah ni untuk kelompok tertentu saja. Dan kelompok untuk kelompok, dia pisahkan. Bila dia pisahkan, masyarakat ini tak pernah berjumpa satu sama lain. Dan proses ini berlaku seterusnya. Sehinggalah zaman Jepun. Bila masyarakat tak jumpa, kita dengan jiran, kita tak jumpa jiran sebelah. Apa berlaku? Apa saja perkara yang menyebabkan timbulnya konflik, dia akan menyebabkan konflik itu merebak. Kerana kita tak kenal, kita tak faham, tak bercampur, tak berkawan. Dia boleh ada konflik. Zaman Jepun datang, tindakan Jepun ialah dia melayan secara keras kelompok-kelompok tertentu. Dan dia layan secara keras sikit, bukan dia layan secara lembut. Buku teks kata orang Melayu dilayan dengan lebih lembut. Bukan. Terajar tadi Ustaz sebut, terajar penampar Jepun apa, lembut apa benda? Keras sikit, yang ni keras sikit. Yang satu kelompok lagi keras banyak. Kerana apa? Kerana dia ada masalah di sana. Dia sedang berperang. Dan masyarakat di sini, yang satu bahagian ni beri bantuan pada negara dia lawan Jepun. Maka supaya dia dah cek dah nama. Ada dah nama senarai-senarai yang subhat, dia datang sini, dia bunuh dan sebagainya. Dia lakukan kezaliman. Memang zalim sangat Jepun ni. Tapi dia zalim pada satu kelompok, menyebabkan kelompok ni fikir, kenapa yang ni tak dizalimi? Karena masyarakat pribumi ni, dia ada di sini. Bila Jepun datang, bila British datang, dia kejar dengan British. Jepun datang, dia kejar dengan Jepun. Dia tak ada pilihan. Memang dia terpaksa kejar dengan penjajah. Maka masyarakat ini lihat, kenapa masyarakat ni dilayan dengan lebih baik? Itu masalah kekeliruan. Kerana tak bergaul. Satu sama lain tak faham. Dan akhirnya menyebabkan ini peristiwa sejarah yang tak disebut. Dia sangat sensitif bagi kita, tak ada dalam buku teks.
Peristiwa yang disebut 13 Mei itu sebenarnya dia berlaku tahun 45 lagi. Yang ni yang saya kata masalah ni, yang telah dibuat tak dilihat peristiwa ini. Tahun 45 masa Jepun menyerah diri dan berundur, muncul kelompok-kelompok daripada MPAJA, komunis ini keluar daripada hutan. Anda belajarkan 14 hari mereka memerintah. Mereka pergi ke Lombok, sama-sama sendiri pun mereka bunuh dengan kejam. Mereka pergi ke ladang, siapa-siapa yang subhat, yang mereka fikir subhat, mereka bunuh. 14 hari komunis memerintah. Memang komunis ini jahat masa tu. Masa darab 48 nak bukti dia jahat susah. Masa tu dia jahat. Betul-betul dia jahat. Ganas. Tahun 48 dia tak bangkit ya. British yang istiadat dia tak buat apa pun. Tak ada keganasan. Tapi yang ni ganas. Dia pergi Lombok tak ada masalah. Dia pergi masuk kampung dan pergi tangkap orang-orang dalam yang orang dia tangkap itu imam lah, ketua kampung, pegawai daerah, dia ditangkap, dia siksa. Mayat-mayat itu tidak dijaga dengan baik, dilakukan dengan cara yang tidak berperi kemanusiaan, menyebabkan timbulnya sentimen kebangkitan masyarakat Melayu itu yang salah faham. Salah faham mana apa? Orang kampung tengok komunis, dia tengok apa? Dia tak nampak komunis. Dia nampak satu kelompok yang lain. Ini saya kata, bila sistem pendidikan kita, bila ekonomi itu ada jurang, ada pemisahan, satu sama lain tak kenal satu sama lain, tak disatukan, inilah berlaku. Silap faham. Kerana masing-masing jauh. Dan bila ini berlakulah pertempuran yang sangat hebat tahun 45. Kisah parang panjang, selimut, selendang merah, apa semua ada berlaku ni. Kebal tak kebal, apa semua berlaku pertempuran beramai-ramai, beratus atau beribu orang telah terbunuh. Masa kita sambut Merdeka 57, apa yang telah difikirkan oleh pemimpin kita tentang peristiwa ini? Mereka fikir apa? Tak difikirkan apa-apa. Tak ada satu elemen untuk selesaikan, tak ada usaha untuk tanam perpaduan apa semua. Kita merdeka, saya kata tadi, bangsa ni tak ada. Orang lain bangsa terbentuk lalu baru merdeka. Kita tak ada bangsa. Ada macam-macam kaum. Tak dibincangkan. Lepas 13 Mei 69 barulah kita bincang, apa yang sedang berlaku? Apa masalah? Kenapa berlaku perpecahan yang teruk ini? Barulah kita bina rukun negara. Ahli politik duduk semeja bincang, selesaikan masalah. Tubuh Barisan Nasional. DEB, Dasar Kebudayaan Kebangsaan, pendidikan kebangsaan. Macam-macam kita perkenalkan tahun 70 untuk membetulkan kecacatan yang ada dalam masyarakat. Tapi seperti itu, sampai kali ini kita kata ia sudah tidak relevan lagi. Walaupun masyarakat kita ni sebenarnya tidak lengkap lagi disatukan. Ada elemen-elemennya yang masih lagi lompang yang patut disatukan. Ini tentang soalan 13 Mei. Benda yang itulah masalah. Yang bagi saya sebenarnya masa kepimpinan kita tunjuk inilah yang salah. Sebenarnya dia pun juga telah melakukan kesilapan yang sama. Kerana telah menerima kerakyatan yang ramai itu, tak ada proses untuk mewujudkan perpaduan. Tak bincang. Kenapa tak dibincang? Tahun 50 masa nak merdeka tu, 55 tu pilihan raya umum yang pertama. Tunku Abdul Rahman lawan Datuk On. Masa tu panas sangat. Datuk On tahun 51 keluar daripada UMNO, menjadi pembangkang yang sangat kuat. Sejarah Datuk On ni dia ada dalam UMNO 5 tahun je. Kemudian sepanjang dia keluar sampai dia mati, dia jadi penentang UMNO. Dalam konteks cerita dia dalam UMNO saja. Dia lawan UMNO habis-habisan, lawan Tunku. Masa tu Tunku tak boleh fikir perkara lain, dia hanya fikir macam mana nak lawan Datuk On dan menang pilihan raya. Soalan bangsa apa semua ni terpaksa ditinggalkan masa merdeka. Tak bincang, tak disusul, tak difikirkan apa nak buat dengan yang baru masuk ini. Kerana mereka masuk melalui kerakyatan Jusoli yang sangat senang. Senangnya ada yang sampai ini disebutlah oleh pekaji.
Macam mana mereka dapat kerakyatan? Bilang 1 sampai 10. Masa tu mereka syarat dia tak perlu bahasa Melayu. Dia tak perlu. Dia kena bilang 1 sampai 10. Diceritakan. Dia datang bilang 1, 2, 3, 4. Tak boleh dah nak sebut 5, 6. Okey, datang balik minggu depan. Sambung balik. Macam tu. Kerakyatan ni nak diberi. Kenapa jadi macam ni? Kerana pada tahun 1955, masa Tunku nak menang pilihan raya lawan Datuk On ini, dia telah bekerjasama dengan kelompok bukan Melayu, MCA dan MIC. Dia berjanji yang kita sebut kontrak sosial inilah. Tunku Abdul Rahman berjanji kalau menang pilihan raya dia akan beri kerakyatan. Maka lepas menang pilihan raya 55 tu, dia bagi dalam tempoh berapa hari saya tak pasti 800,000 orang dapat kerakyatan sekaligus. Macam tu. Beramai-ramai. Dan mereka ini akhirnya telah menyebabkan kepimpinan dalam MCA seperti Tan Cheng Lock jatuh daripada kepimpinan. Kerana mereka kata kita dapat kerakyatan tapi kita tak dapat hak sama rata. Sedangkan Tan Cheng Lock pada masa itu perjuangan dia tak kental macam tu. Maka dia telah disingkirkan daripada kepimpinan. Dan mengenai kelompok ini, inilah masalah. Perkara-perkara yang banyak gagal diselesaikan masa kita merdeka sampailah pada peristiwa 13 Mei. Banyak perkara yang tak kena dalam sejarah kita. Bila saya baca sejarah ni memang sangat menyedihkan. Bukan kita nak tegakkan kedudukan mana-mana pihak, kita mahu supaya perpaduan penyatuan itu wujud, supaya kita, masyarakat kita ni dapat menikmati keamanan. Tapi lepas kita merdeka, proses yang berlaku tak seperti yang sepatutnya sebagai sebuah bangsa, sebuah negara yang merdeka. Sebaliknya kita terus kekal dengan warisan zaman penjajah British sampai kali ini. Sistem sekolah dia, bahasa kita yang tunggal langgang ini, dan juga warisan-warisan pemisahan zaman British masih wujud sampai kali ini. Jurang kemiskinan pun tak dihapuskan. Ya, Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi Dr. Bulan tadi sebut tentang istilah teks yang bermasalah. Jadi adakah sekarang ada usaha Dr. Dr. Bulan sebagainya di peringkat kementerian untuk nak ubah balik buku teks kepada buku teks yang baiklah, yang betul ada bidang sejarah doktor. Ada satu soal. Buku teks ini dia sebenarnya tak boleh diubah. Dia bergantung pada pemerintah, kerajaan lah. Dia nak ubah ke tak nak ubah. Itu masalah. Ahli sejarah yang tulis ni sebenarnya dia ditetapkan untuk ikut saja apa yang telah ditetapkan oleh acuan pemerintah. Masalahnya ialah bila buku teks ni kalau kita banding dengan negara lain di India, di Afrika, di Amerika Selatan, mereka ini dah buang dah elemen penjajahan, mereka buang. Kerana dalam buku teks mereka ni dan kita ni dia dipanggil sebagai Eurocentric. Dia berpusatkan Eropah, berpusatkan British. Mereka buang. Mereka memperkenalkan sejarah yang baru yang cerita tentang mereka saja. Penjajah ni sipi-sipi saja, tak penting. Mereka hancurkan naratif ataupun cerita-cerita zaman kolonial. Mereka tak mahu British. Dibuang. Kalau di India dia perkenalkan satu kaedah ataupun konsep dia panggil subaltern. Subaltern ni kaji tentang masyarakat bawahan. Bila kaji masyarakat bawahan tak adalah British kat situ. Cerita tentang orang kampung susah ada macam tu. Dan subaltern ini terkenal seluruh dunia dah. Orang barat pun guna. Kita ni masalah kita ni. Kita ni sejarah kita semua benda kita ambil daripada British. Apa benda daripada British ni? Masa British datang ke sini dia buat catatan. Dia kata Perak ni pembesar dia jahat, raja dia jahat dan sebagainya, suka berebut takhta apa semua. Kita ambil sebiji, tempel dalam catatan kita. Dan terus bersambung. Daripada zaman sebelum merdeka sampai kali ini, benda yang sama saja. Kita ubah sikit-sikit saja buku teks dari segi kosmetik untuk tunjukkan bahawa ada elemen-elemen perjuangan British ni jahat sikit-sikit dan sebagainya, tapi dia tak menyeluruh. Yang saya bincang ni bukan fakta-fakta ni, tapi keseluruhan buku teks itu. Yang bagi saya acuan dia adalah acuan British. Jadi itulah kita tak boleh ubah sehingga
kerajaan itu ada political will untuk ubah dan panggil ahli sejarah ni untuk duduk semeja bincang macam mana nak ubah. Benda ni susah, sebab tu dia tak diubah. Masalah kita ialah ahli sejarah kita ni dia tak kaji dengan begitu mendalam. Dia tak kaji dari sudut dia. Dia tulis sejarah berdasarkan apa yang sudah ditulis. Dia sambung. Maka buku teks kita daripada zaman kolonial sampai sekarang dia lebih kurang sama je. Sikit-sikit saja ubah. Selagi tak diubah yang ni, maka di situlah kita tak akan belajar sejarah seperti yang sebenarnya berlaku. Kita tak tahu sejarah kita. Dan sejarah ni sangat penting kerana dia berkait dengan hak. Saya bagi contoh orang Afrika. Mereka ni ada macam-macam jenis kaum, macam-macam jenis bahasa. Mereka belajar di luar negara, bahasa Inggeris, pakaian mereka pakaian barat. Begitu lama mereka ada di luar negara, mereka balik kampung, hilang hak terhadap tanah. Hilang hak. Kerana apa? Tak kenal mereka ni daripada suku kaum mana. Bahasa pun tak ada, elemen apa pun tak ada. Tak ada rekod sejarah. Tak ada bukti bahawa dia asal daripada. Hilang tanah air, hilang tanah. Sejarah ini penting. Sebab tu orang lain perjuangkan sejarah ni begitu kental sekali. Dan mereka cuba untuk menjadikan sejarah itu sebagai milik mereka. Dalam konteks perjuangan kemerdekaan ni 1957, anda dengar 1957, perjuangan ini adalah perjuangan orang Melayu. Orang Melayu tahun 57 ni. Sebab tu yang lain rasa nak sambut pun sebersalah. Kisah 57 ini betul-betul melibatkan masyarakat pribumi saja. Orang lain semua tak terlibat dalam proses penentangan terhadap British. Tak ada. Kecuali yang PKM itu. PKM itu sebenarnya perjuangan dia lain, saya kata tadi, untuk tubuh negara komunis. Yang lain ni semua tak ada masalah dengan British. Orang lain ni saja yang makin menentang. Perjuangan-perjuangan lain semuanya bersifat mempertahankan kepentingan kaum. Ikulah apa selain pada yang Melayu ni, semua untuk pertahankan kepentingan kaum saja. Yang Melayu ni adalah lawan British pun. Jadi itulah tahun 57 itu sebenarnya perjuangan yang kita lah. Dan kita patut tidak bersifat segan lah untuk mengatakan. Saya kait dengan istilah kebangsaan dan kemerdekaan tadi. Kenapa nak ubah kemerdekaan jadi kebangsaan? Kerana kita mahu meraihkan orang lain, supaya orang lain pun turut sambut. Saya dah kata tadi, masa merdeka tahun 57, mereka ni pun sebenarnya ada sejarah dia sendiri. Dia diterima dekat 2 juta orang. Tahun merdeka tu patut mereka sambutlah. Kerana sejarah mereka yang merupakan satu rahmat tu. Tapi mereka tak sambut juga. Sampai kita terpaksa ubah istilah tu daripada merdeka kepada kebangsaan. Tapi tahun 57 tak ada bangsa. Bangsa apa tahun 57 ni? Sebut bangsa apa? Bangsa Melayu tak boleh. Ada yang lain lagi. Bangsa apa? Tak ada bangsa. Merdeka tanpa bangsa, tanpa perpaduan. Jadi dia sebenarnya tahun 57, 31 Ogos ini, 31 Ogos hari merdeka lebih sesuai. Kalau untuk saya lah, saya tak suruh anda guna. Saya hari merdeka. Bagi saya. Hari kebangsaan bila? 16 September. 16 September itu hari kebangsaan. 16 September ni pun tarikh yang tidak ada makna. 16 September, pembentukan Malaysia. Apa pasal saya kata macam tu? Masa kita nak bentuk negara Malaysia, tarikh yang dicadangkan oleh kerajaan ialah 31 Ogos 1963. Ogos juga, 31 Ogos juga. Kerajaan cadang pada PBB 31 Ogos. Tapi ada masalah dengan Indonesia, dengan Brunei apa semua. PBB lambat buat keputusan, dia beri tarikh 16 September. Kita ambil tarikh tersebut. Pelik. Bila kita ambil tarikh 16 September, maka automatik kita berpecah. Satu sambut merdeka, satu sambut hari Malaysia. Orang Sabah dan Sarawak takkan nak sambut hari merdeka, tak ada kaitan dengan mereka. Mereka nak sambut apa tahun 57? Mereka tak ada lagi dalam sejarah. Memang betul. Itu silapnya. Patutnya bila PBB bagi tarikh 16 September, tolaklah tarikh tersebut tak ada makna. Tarikh tersebut satu kesilapan.
tarikh tak ada makna. Patutnya 31 Ogos juga. Kalau dia 31 Ogos, ngalah hari merdeka 31 Ogos, hari Malaysia 31 Ogos, kita sambut hari 31 Ogos ni hari kebangsaan. Karena dia melibatkan semua. Tapi nomor 7 saya kata dia tak melibatkan semua. Dia melibatkan satu kelompok saja. Dia tak boleh tukar pada hari kebangsaan. Kebangsaan kat mana? Bangsa pun tak ada. Kelompok yang berjuang pun sebenarnya kelompok tertentu saja. Orang nak raikan macam jadi sebesalah. Tukarlah jadi hari kebangsaan, orang tak akan sambut. Orang akan sambut 16 September. Ini satu perkara yang bagi saya silap. Patut tarikh 16 September itu tak diterima. 31 Ogos itu diambil sebagai hari Malaysia. Maka selesai masalah. Hari kemerdekaan, hari kebangsaan satu, orang akan sambut bersama-sama. Orang Sabah dan Sarawak pun hari dia, bukan Melayu pun hari dia. Ini 57, 31 Ogos 57, hari orang lain. Dia nak sambut macam mana? Tukarlah istilah, tak akan berlaku. Inilah sejarah kita yang agak pelik. Panjanglah cerita saya ingat kena berhenti di sinilah. Kalau ada soalan boleh tanya selepas ini pada saya terus. Apa-apa yang kurang itu daripada saya. Dan saya mengharapkan kita dapat memanfaatkan wacana sejarah ini. Dan kita meraihkan kemerdekaan itu. Saya ingat saya ini jelaskan, jangan terlalu rasa teruja, rasa kita ni dah cukup sempurna dan sebagainya. Kita kena tahu sejarah bahawa kita merdeka ini dengan darah dan air mata. Dia harus dilihat sebagai satu kemerdekaan yang sangat, yang perlu ditangisi lah, kerana kehilangan hak yang sangat besar. Okey, itu saja daripada saya. Wallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.